Okey, untuk kod 105, apa yang kita nak tengok dalam kod 105 adalah bagaimana kita nak gunakan ataupun nak demonstrate arithmetic punya equation lah. Simple punya dulu. Okay, kita nak demonstrate bagaimana numbers dengan matematik lah. Bagaimana nak buat dengan nombor dengan arithmetic dengan nombor. Arithmetic dengan nombor pula ah. Kita nak buat tambah, tolak, darab, bahagi lah. Simple punya arithmetic. Okay. Yang pertama kita nak buat addition. Addition dengan subtraction. Bagaimana rupanya subtraction? Okay, kita nak tambah dan tolak addition dengan subtraction. Biasakan kita tulis, biasa bila tulis program ni, biasakan untuk menulis komen ni lah. Supaya kita ingatlah apa benda yang kita bincangkan ataupun kita buat di situ. Okay, untuk addition dengan subtraction ni, contohnya kita buat print. Okay, print. Contohnya katalah, okay, untuk ni kita just masukkan je lah. Ni contoh 5,000 tolak 4,500. Okay, kita akan terus dapat jawapan lah. Bila kita run, kita akan dapat terus jawapan 500. Macam tu lah, simple macam tu je lah. Okay, contohnya lepas tu kita nak tambah pula, tambah 150. Okay, 650. Kalau nak letak tambah kat depan pun boleh, letak belakang pun boleh sebab dia tidak ada berapa ni sangat lah. Bila add tambah dengan tolak tu, dia akan memula daripada sebelah kiri, dia akan teruskan saja perjalanan tersebut. Dia tidak ada berapa ni. Cuma, bila kita run kita punya program macam ni lah. 650 ni kita tak nampak lah apa benda yang berlaku. Jadi apa yang kita boleh buat, kita print lah kita punya ni dalam bentuk string. Maka kita letak string kat sini. Kita letaklah dia. Letak gambar sama dengan. Lepas tu jangan lupa kita combine kita letak comma sajalah. Once kita run, nampaklah macam ni, nampak comel sedikit. Kita nampak apa yang berlaku dekat kita punya program lah. Program tu tahu apa dia buat, cuma kita manusia ni kita tak tahu apa benda yang berlaku di sebaliknya. Jadinya kita bagi tu, jadinya kita nak bagi nampak tu, kita letaklah kita punya string kat sini. Walaupun dalam bentuk nombor ni, bila kita letak codes ni, dia akan jadi string lah. Okay, ni addition dengan subtraction. Okay, tambah dan tolak lah. Simple macam tu. Next, kita nak pergi kepada multiplication. Okay, multiplication. Okay, untuk multiply ni, contohnya multiply, kita nak multiply satu nombor, dua nombor lah. Contohnya 7. 7 darab dengan 3. Okay. 7 darab 3, bila kita run je lah. Saya letak backslash n dekat sini, supaya kita nampak ni perbezaannya. Okay. 7 darab 3, sepatutnya kita akan dapat 21. Bagaimana dapat 21 tersebut? Okay, kalau biasa kita tulis atas kertas ke dekat dalam Word ke, biasanya kita gunakan simbol X lah untuk darab. Tapi untuk program, kita akan gunakan 7. Kita gunakan star. Okay, star 3. Okay. Untuk ni, untuk white space ni tak ada masalah kalau awak nak jarak macam ni ke. Okay, tak ada masalah. Dia akan menghasilkan data yang sama. Nak rapat je pun boleh, tak ada masalah juga. Patah pula 7 tu. Okay, pun tak ada masalah. Nak jarak ke nak rapat. Cuma kalau jarak tu nampaklah kita punya code tu readable. Boleh dibaca dengan baik lah. Kita boleh tengok apa masalah kalau ada sebarang error. Okay, 7 darab 3 akan dapat 21. Okay, next. Okay, next kita nak buat apa? Multiplication. Lagi sekali, next adalah division. Contohnya, division.
Division. Division. Division ni adalah pembahagian lah. Kan, kita gunakan print. Katakan saya nak bahagi nombor apa pilihlah nombor awak. 107. Okey, jadi biasanya kita bahagi gunakan simbol dash dengan ada titik atas bawah tu. Tapi tak ada kat sini, kita pakai gunakan slash. 107 slash, katakan nak bagi 4. Ikut lah, tak ada masalah nak bagi nombor apa pun, nombor genap boleh dan sebagainya. Okey, jadi dia punya simbolnya adalah sama, 107 bahagi 4. Okey, once kita run 107 bahagi 4 dapat 2.26.75. Okey, 26.75. Kalau nombor awak 100 bagi 2 dapat 50 contohnya lah. Ah, Okey, boleh ke? Okey, next. Selain daripada division, kita ada dipanggil floor division. Okey. Kita tengok dulu apa benda floor division tu. Lepas tu saya nak tahu lah apa benda awak faham tentang floor division ni. Okey. Next one is kita panggil dia sebagai floor division. Dalam floor division, katakan saya ambil nombor yang sama, 107. Cuma dalam floor division, dia punya simbol adalah double slash. Okay. Now, 107 double slash 4. Okay. Kita tengok apa dia punya result. Apa punya yang salah ni. Tertinggal koma. Okay, tertinggal koma. Kita betulkan saja. Dia kata, perhaps you forgot comma. Line 13. Okay, ni penting line. Dan kita perlu tahu kat mana. Walaupun dia tunjuk dekat sini, kita kena tengok lah. Dia kata mungkin terlupa koma. Bukan koma dekat depan sini lah. Komanya dekat berada di sini. Okay. Dia dapat 26. Okay. Apa yang awak boleh dapat daripada sini? Floor division ni. Dia dapat 26. Kalau division dapat 26.7. Okay, katakan awak buat satu game. Okay. Satu game. Katalah ada 3 orang parti dalam game tersebut. Pergi masuk dungeon. Okay, di akhirnya ada satu peti emas. Okay. Peti emas tersebut ada 100 ketul wang emas. Okay. Dan perlu dibahagi kepada 3. Contohnya kita bagi nombor yang tidak ni lah. Tak genap. Jadinya 100 bagi 3 akan dapat seorang. Okey, dapat 33. Jadinya bila awak buat program tersebut, awak tak bolehlah bagi emas tu 33.333 kan. Awak akan bagi seorang dapat 33. 33 tu juga. Lebihnya berapa? Lebihnya berapa? Bagaimana nak tahu lebihnya? Kita akan gunakan modulus. Okey. Lebihnya berapa? Kita akan gunakan modulus. Contohnya, kita tengok modulus. P backslash okay 107. Okey, untuk modulus simbol dia adalah percentage ni. Okey, bahagi 4. Okey, sama dengan 107 modulus 4. Okey, 107 modulus 4. Okey, katakan kita ada tadi cerita pasal dungeon tadi, kita ada satu peti emas, ada 107 wang emas. Bilangan ahli parti adalah sebanyak 4. Maka setiap orang akan dapat 26 wang emas. Baki dia berapa? Tak perlulah kita kira kan. Kira-kira tolak pula. Kita boleh gunakan modulus, dia akan terus dapat nilai baki dia. Okey.
Kalau kita buat pembahagian panjang tu, kita boleh tengoklah baki tu dekat bawah sekali lah. Tolak-tolak dengan baki berapa. Okay, ini kita gunakan modulus. Kalau tak percaya, cuba kira. Dapat tak? Dapat ni. Okay, baki ni 3. 26 kali 4. 26 kali 4. 2, 8, 10. 104. 26 kali 4 akan dapat 104. Bakinya adalah 3. Itulah. Jadinya bila nak buat sesuatu game ataupun buat sesuatu lah yang menyebabkan pembahagian tu menjadi tidak sama rata. Kita boleh gunakan ini untuk baki. Baki tu ikutlah korang nak buat apa. Nak beli item dan sebagainya, nak kongsi ke, nak sedekah pun boleh. Okay, next. Selepas modulus, kita ada lagi satu dipanggil exponent. Exponent. Exponent je lah. Okay, exponent kita akan gunakan contohnya print berapa exponent contohnya 6 kuasa 2 ke 6 kuasa 2 lah. 6 kuasa 2. Kalau dekat tulisan kita akan gunakan superscript lah. 6 kuasa 2. Tapi biasanya kalau ni tak ada, kita akan gunakan 6 kuasa menggunakan yang ini. Yang ini. 6 kuasa 2. Okay. Kita gunakan, saya tak tahu apa nama ni. Caret rasanya. Yang segitiga atas tu. Macam caret namanya. Saya pun tak ingat. Okay. Lepas tu 6 kuasa 2. Bagaimana dia nak tulis? Kita akan 6 kuasa. Okay. Kuasa kita gunakan star 2 kuasa. Okay. Star 2 kali dia akan jadi eksponen 2 lah. Okay. Kita tengok jawapannya berapa? 6 kuasa 2. 36. Okay. Boleh Okay, boleh. Kalau boleh, kita nak tengok, saya nak ada satu soalan pula lah. Okay, kalau eksponen boleh, kita nak buat square root. Square root. Okay. Square root 64. Okay. Square root 64 sepatutnya akan dapat 8. Okay. Macam mana nak tulis dalam kita punya Python ni? Okay. Bagaimana nak tulis supaya kita buat square root 64 dapatnya 8. Bukan dapat nilai lain lah. Square root 64 akan dapat 8. Okay. Boleh cuba dulu. Okay. Untuk square root ni, square root 64 sama dengan 8. Kita ada dua kaedah lah. Kaedah yang pertama kita gunakan, okay, kita akan print. Print pula. Okay. Kita tulislah square root 64. Ni kaedah simple Kita tak gunakan modul tu. Okay. Tak apa. Square root 64. Okay. Kita dapati square root 64 adalah 64 kuasa setengah lah. Jadinya 64 kuasa. Okay. Setengah 0.5 lah, senang cerita setengah 0.5. Maka kalau kita tengok kat sini, kita tambah sikit kat depan ni. Okay. Square root 64, 64 kuasa setengah. Kita dapati dia akan dapat 8 lah. Jawapannya 8. Okay, jawapannya 8. Okay, saya buang ni dululah sebab dia mengambil ruang sekejap Okay, kita dapati bahawa square root ni akan dapat 8. Okay, ni kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita boleh buat gunanya print. Okay. Cuma, kaedah ni gunakan setengah, 1/2. Okay, bila kita tulis macam ni, nampak macam betul kan? Square root 64 kuasa setengah. Tapi bila kita tengok jawapannya, dia dapat 32.
Okey, sebab apa dapat 32? Kita dapati dia menepati satu hukum dalam matematik iaitu dipanggil border, border bracket, order, division, multiplication, addition dan juga subtraction. Jadinya bila macam ni dia akan tengoklah yang mana satu dulu. Okey, jadinya dia akan 64 darab 1 dulu. Kuasa 1. 64 kuasa 1 dapat 64. Bahagi 2 dapat 32. Jadi untuk menyelamatkannya, kita akan letak dia punya ni lah. Kurungan di situ. Kurungan lagi sekali lah. Muang sekitaran akan dapat 8 juga. Ini adalah kaedah yang kedua. Ini kaedah simple lah. Kita gunakan kaedah yang simple. Bagaimana kita nak buat square root. Okay. Kalau kita nak buat apa? Punca kuasa 3, kita bagilah 1/3 di situ. Punca kuasa 3. Okey, itulah untuk kita punya kan ini untuk kita punya apa? Arithmetic, simple arithmetic punya lah. Tanpa menggunakan, kita gunakan simple saja arithmetic. Kita ada tadi addition dengan subtraction. Gunakan simbol yang sama. Untuk multiplication kita gunakan star ni. Lepas tu division gunakan single slash. Floor division double slash. Modulus gunakan percentage. Okay, exponent kita gunakan star. Square root kita gunakan star juga. Cuma kuasa tu dia adalah kuasa berdasarkan apa yang kita nak lah. Kalau punca kuasa 2, 1/2. Punca kuasa 3, 1/3. Okay, ini adalah untuk kod 104.